Okey, jadi untuk membicarakan berkenaan lebih lanjut kerana hari ini 8 Zulhijjah, esok adalah 9 Zulhijjah, antara rukun terpenting juga berkenaan dengan wukuf di Arafah sebelum kita menyambut Hari Raya Aidil-Adha pada 10 Zulhijjah. Jadi kita ingin membicarakan berkenaan dengan keistimewaan Hari Arafah, dan kita bawakan di studio sebenarnya telah pun berada bersama dengan saya sejak kita kembali di Malaysia hari ini, yang Al-Fadhil Ustaz Muhadir Jol, penceramah bebas bersama dengan kami. Sihat Ustaz? Alhamdulillah, saya khair. Yang pertama, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Ustaz, kita mungkin nak komen sedikit berkenaan dengan perkongsian pengalaman daripada Munirah tadi. Ini adalah sesuatu yang sangat baru. Dan ini adalah satu sambutan ataupun perayaan bagi kita, kerana Hari Raya Adha juga adalah satu perayaan yang perlu diraikan, dituntut di dalam Islam. Ustaz mungkin boleh memberikan komen berkenaan dengan 8 yang terpilih warga negara Malaysia, hanya 10,000 saja secara totalnya. Betapa bertuahnya mereka ini, Ustaz. Sahih. Syukran Hanif, hadirin yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah haji kemuncak kepada ibadah. Mengumpulkan 3 jenis ibadah. Ibadah maliyah, duit. Kalau tidak ada duit, tidak ada kos, tak boleh nak kerjakan haji. Ibadah badaniyah ataupun jismiyah, sihat tubuh badan. Kalau ada duit pun, kalau tak sihat, tak boleh juga. Dan yang ketiga paling penting, ibadah rohiyah, iaitu rohnya. Ada orang yang mempunyai harta dan lebih pula, kemudian kesihatan yang Masya Allah, tapi tak sampai seru katanya. Akhirnya tak boleh pergi. Jadi 3 ini terkumpul bermakna ibadah-ibadah yang lain macam solat itu tak perlu kepada kewangan, tak perlu kepada kesihatan, lebih kepada roh itu. Demikian juga zakat, lebih kepada harta tetapi dikumpulkan kemuncak ibadah itu pada haji. Satu. Yang kedua, memang Hanif, saya suka tadi bila Hanif sebut perkataan tetamu Allah dan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetamu tak senang-senang masuk rumah orang kecuali dijemput untuk hadir. Sama juga. Karena itu berapa ramai sudah bersedia dengan persiapan yang 3 tadi itu, tengok-tengok Masya Allah tak dapat lagi jemputan, dan cuma 8 ini. Ini Masya Allah jadi tetamu, maksudnya pilihan Allah. Sebab itu istilah duyufur rahman itu. Duyuf tetamu, ar-Rahman Allah dan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 8 tadi itu mewakili Malaysia, itu satu yang luar biasa sekali dan wajib disyukuri, dan kita ataupun calon yang tak dapat pergi mesti mengetahui ada hikmah di sebaliknya. Yang pergi itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang tak dapat pergi juga bersyukur, tahu hikmah yang sangat besar, dan tahu bahawa ini adalah yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kita benar-benar yakin bahawa takdir Allah itu telah ditentukan oleh Allah 50,000 sanah qabla khalqis samawati wal ard. 50,000 tahun sebelum kejadian langit dan bumi. Jadi kita yang merancang, Allah yang menentukan. Betul, benar sekali. Dan sekarang ini berdepan dengan cabaran satu dunia secara global ini, pandemik COVID-19 ini Ustaz. Dan kita memang seperti yang dikatakan tadi, ramai yang sangat teringin pergi, ada yang telah bersedia daripada 3 elemen yang disebutkan. Tetapi yang terpanggil ini, sebab ada yang mengatakan bahawa kenapa masih lagi perlu dihantar walaupun kita masih berdepan dengan cabaran ini. Bagaimana kita ingin mengimbangkan bahawa sebenarnya ini juga tuntutan dan ini juga panggilan, seruan daripada rumah Allah itu sendiri. Sahih. Dalam ibadah, kita wajib mengikut apa yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi dalam masa yang sama, peraturan manusia yang bawa kepada maslahah. Kita bagi contoh sahaja. Solat, kalau dibandingkan dengan haji, solat itu lebih penting. Tapi kenapa dalam solat kita mengikut ulul amri? Pergi masjidnya berapa orang, jaraknya berapa, walhal itu lebih penting daripada haji sebenarnya. Sebab ibadah solat itu ibadah yang paling besar yang hamba persembahkan kepada Allah, dan yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba. Pun dalam bab itu kena jarak, kemudian yang hadir berapa orang sahaja, selama berapa bulan ini, kita akur. Sama juga dalam bab haji ini, memang siapa yang tak nak pergi menjadi tetamu Allah dan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat istimewa. Tapi apakan daya, naam peraturan agama syariat juga dalam perkara-perkara yang tertentu mengikut maslahah dan kebijaksanaan pemerintah, ulul amri.
Ustaz, hari ini 8 Zulhijjah. Naam. Antara yang penting juga dalam kalender kita sebagai umat Islam, esok juga antara yang paling penting 9 Zulhijjah. Sahih. Wukuf di hari Arafah. Mungkin sebagai pengenalan permulaannya untuk kita ulang kaji semula Ustaz. Hari Arafah ni keistimewaannya, apa sebenarnya hari Arafah? Taib. Kenapa ini dipandang sangat tinggi, sangat istimewa? Kerana sempurnanya ajaran Islam adalah ketika di hari Arafah ini. Sahih. Silakan Ustaz. Sangat benar Hanif, syukran jazilan. Hari Arafah berasal dari perkataan Arafah. Arafah itu tahu. Kata ulama disebabkan beberapa sebab. Satu, kerana pada hari ini malaikat mengajar Nabi Ibrahim untuk ibadah solat, tapi syariat ketika itu. Lalu Nabi Ibrahim Arafah tahu. Jadi kerana hari itu dinamakan hari Arafah. Satu. Yang kedua, kerana pertemuan di antara Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa di tempat yang namanya Arafah. Jadi tahu, jadi bertemu kembali di situ setelah bersama di dalam syurga. Yang ketiga, ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada 7 hari bulan tu ni, 7 hari bulan Zulhijjah, malamnya tu 8, Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya Nabi Ismail. Dalam mimpi tu ni memang sembelih betul-betul dan tergolek kepala. Esok hari memikirkan, memerhatikan, kerana dalam bahasa Arab melihat, memerhatikan dipanggil ra'a. Maka 8 hari bulan tu dipanggil hari tarwiyah. Naam. Malah hari yang ke-8, malam yang ke-9, mimpi lagi ni, sama mimpi tu. Akhirnya Nabi Ibrahim tahu ini datang daripada Allah. Araftu hadha min rabbi, araf. Bila araf tu, sebab itu hari yang ke-9 dipanggil hari Arafah. Naam. Hari ke-9, malam ke-10 lagi juga mimpi yang sama. 3 kali berturut-turut ni. Dan esok hari yakin bahawa ini daripada Allah dan dibawa ke Mina. Nabi Ismail disembelih di situ. Sembelih itu namanya nahar. Sebab itu hari yang ke-10 Zulhijjah dipanggil Yaumun Nahar. Terutama sekali esok hari jangan kita lupa, sebab sangat penting seperti yang Hanif sebutkan tadi. Nabi peringatkan, ma min ayamin, tidak ada suatu hari pun al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Amal-amal yang saleh lebih Allah cintai melakukannya lebih daripada 10 hari ini. Maksudnya daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Kata ulama, hatta mengalahkan bulan Ramadan. Masya Allah. Digandakan pahalanya itu. Kerana itu antara ibadah besar esok hari kita bersungguh-sungguh, iaitu berpuasa. Sebab siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Kata Nabi, aku mengira puasa Yaumul Arafah itu esok hari insya-Allah menghapuskan dosa-dosa kecil setahun sebelum dan setahun selepasnya. Maksudnya 2 tahun. Jadi jangan sampai tak puasa esok hari. Siapa yang ada puasa qada, qada saja Nif. Niat qada saja, tak perlu dikombainkan dengan Arafah, dapat juga pahala Arafah. 2 tahun dihampuskan dosa oleh Allah, dosa-dosa kecil. Itu memang telah diterangkan secara terang-terangan. Jadi hanya bergantung pada kita saja. Ustaz, selain daripada berpuasa, kerana itu mungkin ramai yang sedia maklum untuk berpuasa pada 9 Zulhijjah, seperti yang diterangkan fadilatnya sebentar tadi. Antara kelebihan-kelebihan pada 9 Zulhijjah juga yang Ustaz boleh kongsikan sebenarnya dengan hari Arafah ini yang mungkin akan lebih membuka mata kita selain daripada berpuasa saja Ustaz? Sangat bagus soalan ini. Hari ini kemuncak kepada rukun-rukun haji. Rukun haji kan ada sa'i, ada tawaf, kemudian wukuf. Dan wukuf itu pada hari esok hari. Sehingga Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Yang dikatakan haji itu adalah Arafah. Sehingga siapa yang tak masuk ke bumi Arafah bermula daripada zuhur sehingga maghrib, mana-mana waktu di ketika itu, maka hajinya tidak dianggap sah. Maksudnya kena qada tahun depan lagi. Kerana itu sangat penting sekali. Penting pada 9 Zulhijjah. Yang kedua, doa pada hari itu. Jadi Nabi menyebutkan khairud doa yaumil Arafah. Sebaik-baik doa pada hari Arafah. Bermula daripada zuhur di sanalah sampai ke maghrib. Kalau kita kat sini daripada asar sampai tengah malam lebih kurang ni. Karena itu ada satu amalan yang namanya at-ta'rif. At-ta'rif itu berasal dari perkataan Arafah juga. Orang yang tidak berada di bumi Arafah
bolehlah di rumah dengan keluarga masing-masing ataupun di surau masjid berkumpul. Mengikut waktu asar di sana sampai ke tengah malam. Kalau kita Malaysia ni mohon maaf, di sana zuhur sampai ke maghrib. Kalau kita asar sampai tengah malam berkumpul. Maksudnya kalau boleh jangan sibuk dengan di luar rumah. Baca Quran baik, doa baik, whatever yang bagus-bagus, bersedekah dan sebagainya. Kerana kita nak biar saat momen itu sama dengan orang bermunajat di sana. Allah akan ampunkan dosa. Ma min yaumin, tidak ada satu hari akthara min ayyutaqallah fihi abdan min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang paling banyak Allah ampunkan dosa hamba-hamba Allah itu, melainkan paling ramai pada hari Arafah. Jadi kita walaupun tak berada di bumi yang suci itu, kita ambil keberkatan waktu itu. Berkumpul, itu namanya at-ta'rif. Ustaz, bagaimana sebenarnya, sebab saya sangat tertarik Ustaz kerap menekankan walaupun kita tidak berada di sana, kerana yang terpilih dan dijemput sahaja boleh ke sana. Apatah lagi pada tahun ini hanya 10,000 sahaja berbanding jutaan pada musim-musim sebelum ini. Kita berada jauh di bumi Malaysia ni. Bagaimana sebenarnya untuk kita benar-benar menghayati, untuk kita mengambil bahawa pada waktu tersebut, pada hari Arafah ini adalah kita juga sebenarnya diangkat doanya, diangkat keampunannya, walaupun jauh, walaupun daripada peristiwa tersebut. Dan kita ni apatah lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir sekali sukar untuk kita mengingati kisah-kisah sirah-sirah yang berlaku. Bagaimana untuk benar-benar menghayati hari Arafah ini, benar-benar memohon keampunan, kemaafan sehingga sampai dan diangkat itu, Ustaz? Sahih, soalan yang sangat bagus, Hanif. Terutama sekali dalam bab mengambil peluang ini, sebab bukan senang. Sebab itu pertama sekali perlu kepada ilmu. Ini kita bicarakan, ini ilmu lah ni. Saya sebutkan tadi ada satu istilah yang disebutkan oleh ulama dengan at-ta'rif. At-ta'rif itu berasal dari perkataan at-ta'rif, berasal dari perkataan Arafah. Maksudnya Arafah. Kita sedaya upaya walaupun tak berada di bumi yang suci, dalam waktu mereka di sana kita juga sama. Sebab itu kita sebut ulama pesan, kalau di sana pada waktu bermula wukuf zuhur, di sini kita bermula asar. Habisnya nanti di sana waktu maghrib. Kita pukul 12 approximately tengah malam. Usahakan ini sebenarnya sudah lama kita buat dan kita ingatkan kepada rakan-rakan dan semua orang Islam yang tidak berkesempatan, asar sampai tengah malam esok. Jangan keluar rumah. Kalau berkumpul di masjid, jangan keluar daripada masjid kecuali hal-hal yang tertentu. Sepanjang jam itu diisi dengan pelbagai amalan. Ulama katakan biar pelbagai ni. Jangan doa saja sepanjang itu, takut nanti dull, takut nanti rasa bosan. Pelbagaikan dengan baca Quran, baca kitab. Kalau perlu tengok YouTube yang baik-baik, ya silakan. Boleh juga. Boleh silakan. Yang baik-baik lah ni. Kemudian kalau ada ceramah, diisikan dengan ceramah. Sebab itu di Yaman begitu. Kalau di Malaysia memang jarang ni. Betul. Kalau di Yaman, asar di sana waktu berbeza lah. Tapi diisi itu dengan ramai-ramai orang pergi ke surau, masjid, dan di perkumpulan akan ada tazkirah, kemudian berzikir ramai-ramai, baca ratib, baca hizib. Suasana itu aktiviti yang khusus untuk jangka waktu tersebut. Ustaz, ada soalan sebenarnya, tapi kita nak raikan seorang pemanggil dari Pulau Pinang kabarnya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ya, siapa di talian? Saya Mas Harizal. Ya, silakan. Jika ada sebarang soalan kepada Ustaz. Ya. Adakah kita sekarang ni 8 sampai 9 tak boleh bercukur dan kepit kuku? Okey. Sekiranya menunaikan ibadah korbannya? Yang tidak. Ya, baik. Okey. Maksudnya soalan tersebut itu saja, Encik Mas Harizal. Okey, sama-sama. Okey, terima kasih. Soalannya lebih kepada ibadah korban nanti. Okey, baik, terima kasih. Ya. Sama. Allahumma hidayatan lis-shawab, soalan yang sangat baik tentang memotong kuku, memotong rambut, bercukur, whatever. Ini hanya dituntut untuk orang yang berkorban saja. Adapun kita yang tidak berkorban, tidak. Malah maaf Mas Rizal, bukan 8-9 saja, Hanif. Daripada 1 Zulhijjah sampai ke 10 Zulhijjah, 10 hari itulah bersabar. Jangan dicukur rambut, dipotong dan sebagainya. Untuk orang yang berkorban, ada pun orang yang tak berkorban, tak mengapa.
silakan saja. Okey Ustaz, bawa pada persoalan seterusnya, antara sunat yang boleh dilakukan. Adik dahar satu perkara, tapi untuk di hari Arafah ni, tapi kita ada satu soalan lagi di Facebook MSI TV3, kita ingin raikan kerana ramai sekali yang menonton pada pagi ini. Dan ini dari Encik Basri Abdul Rashid, apakah amalan yang boleh dilakukan pada malam hari raya selain bertakbir? Ini soalan yang baik juga, seperti yang kita baru saja kita bincangkan. Sahih. Tapi mungkin dari Ustaz sendiri, selain dari bertakbir, berdoa, kepelbagaian tersebut apa yang boleh dilakukan lagi? Menghidupkan 2 malam hari raya ini fadilatnya besar. Man ahya lailatal aid, siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, bermaksud hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha, ahyallahu qalbahu hina tamutul qulub, Allah akan hidupkan hatinya ketika nanti hati-hati akan mati, bermakna sudah lupa dengan ajaran agama dan sebagainya. Apapun amalannya, cuma satu perkara yang jangan kita lupa, kalau hari raya, kalau hari Jumaat, mandinya itu sebelum pergi solat Jumaat kita mandi supaya segar badan dan tak mengantuk ketika khutbah. Tapi ketika malam hari raya ni, sunatnya mandi bila? Sunat mandinya tengah malam. Tengah malam. Maksudnya kalau hari Jumaat nanti, Khamis tu kan, Khamis malam tu pukul 12 tengah malam baru mandi. Tapi kalau nak mandi dulu sila tak apa. Tapi hari tengah malam hari raya mandi. Nak ambil sunat. Biasanya apa? Kalau kita mandi badan jadi segak. Tapi jangan segak nak tidur, segak nak berbuat amal. Pelbagaikan amalan. Dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan bersolawat, relax sekejap, baca buku agama pula, relax sekejap, buka YouTube yang baik-baiklah ni, ataupun yang dah di-download yang bagus-bagus, pelbagaikan. Kalau boleh jangan tidur. Dan jangan lupa bertakbir sekala-sekala. Jadi pelbagaikan amalan itu supaya kita rasa seronok dengan amalan-amalan yang pelbagai itu. Ustaz, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami. Saya antara intipati yang saya paling terkesan adalah dengan melihat YouTube yang baik-baik itu, kerana kita perlu selarikan juga dengan teknologi pada zaman sekarang. Tidak salah sebenarnya, andai dilakukan dengan cara yang baik. Ustaz Muhadir Joel, penceramah bebas, terima kasih sekali lagi sudi bersama kami. Banyak sekali perkongsian yang diberikan berkaitan dengan keistimewaan Hari Arafah yang akan disambut oleh umat Islam, terutamanya bermula pada 9 Zulhijjah esok. Baik, kita nak berterehat seketika kerana selepas ini akan ada satu lagi perkongsian yang sangat juga menarik, jauh datangnya dari Pantai Timur, Creativity Craft Tanah Liat bersama dengan Sofia. Teruskan bersama kami di Malaysia Hari Ini.